Okey, Assalamualaikum semua. Kita pergi kepada subtopik 8.2 iaitu pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Okey, sekarang kita akan kaitkan fungsi sesaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan dengan pembezaan. Okey. Sekarang kita tengok. Jadi kalau awak tengok buku teks dia adalah muka surat 260. Okey. Kita tengok ya kadar okey. X ni adalah sesaran. V ni adalah laju. A ni adalah pecutan. So, kalau kita tengok laju ni adalah laju adalah kadar perubahan laju adalah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey. So, kadar perubahan sesaran terhadap masa dia ada hal laju. Maka, dia adalah pembezaan sesaran terhadap masa. Okey. Pembezaan sesaran iaitu ds, dt. Okey. Untuk pecutan adalah kadar perubahan hal laju terhadap masa. Ataupun pembezaan hal laju dia kita akan dapat pecutan. Dia macam ni. Beza sesaran dapat laju. Okey, bermaksud kita beza sesaran dia akan dapat ds dt. Ds dt ni adalah laju. Kita beza laju, kita akan dapat pecutan iaitu laju adalah v. Bila bezakan dia dv dt. dv dt ni adalah pecutan. dv dt ni juga boleh didapati daripada kita bezakan lagi sekali sesaran ds d kuasa 2s per dt kuasa 2. Okey, tak payah buang masa. Kita tengok contoh 6. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya ialah S meter dari satu titik tetap O diberi oleh dia bagi fungsi sesaran itu. S sama dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas zarah mula bergerak. A. Tentukan fungsi H laju dan fungsi pecutan. Okey, dari sesaran ni kita boleh cari H laju. Kita boleh cari fungsi H laju dengan cara bezakan sesaran. So, fungsi H laju sama dengan ds dt. So, kita bezakan sesaran ni, kita akan dapat macam mana pembezaan? Kuasa dia kurang 1. So, 3 hilang. Jadi, 2 T tu hilang dah. Tolak bezakan 2 bawa ke depan T. Nampak? Tu dapat 2 tolak T. 2 tolak 2T. Kalau siapa dah lupa pembezaan, contoh T kuasa 2 sama dengan kita bezakan dia, kita akan dapat 2 bawa depan 2T, 2 tolak 1. So dapat 2T sahaja. Nampak? Kalau T kuasa 3, 3 bawa depan 3T kuasa 3 tolak 1, kita dapat 3T kuasa 2. Nampak? Senang je kan? Okey, so kalau nombor biasa 4T, bezakan kita akan dapat T sahaja. Okey, 4 tu dah hilang. Okey. So, untuk dapatkan fungsi pecutan. Okey. Pecutan. Fungsi pecutan adalah dv dt. So, kita bezakan dia, kita akan dapat negatif 2. Ataupun
kita beza sesaran, lagi sekali pun kita akan dapat negatif 2. Okey, faham? Okey, untuk B. Pada rajah yang sama, lakar graf bagi fungsi S, V dan A untuk kosong kurang daripada T kurang daripada 3 dan seterusnya. Jelaskan gerakan zarah itu dari titik tetap O untuk tempoh masa itu. Okay, dia suruh buat graf. Okey, kita boleh catatkan sikit. S yang ini, V adalah 2 tolak 2T, A adalah negatif 2. Okey, so sekarang dia suruh lakar graf untuk ini. Okey, buat table. Lakar graf kena buat table lah. Okey. Yang ini T. T dia kosong. 1, 3. Okey. Okey, S, V, A. Okey, so untuk nilai S, kalau T sama dengan 0, S dia start dengan 3. Okey, kalau T dia 1, 3 tambah 2, 5 tambah 1, tolak 1, 4. Okey, kalau 3, S dia, T dia 3. So, kalau T dia 3, S sama dengan 3 tambah 2 darab 3 tolak 3 kuasa 2. Bermaksud 3 tambah 6 tolak 9 dapat 0. Okey. Okey, untuk V. Okey, untuk V pula. V dia kita dapat 2 tolak 2T kan. Jadi, V sama dengan 2 tolak 2T dia 0. Bermaksud 2. So, V sama dengan 2 tolak 2 darab 1, 0. Nampak? V sama dengan 2 tolak 2 darab 3. Bermaksud 2 tolak 6 dapat negatif 4. Okey? Okey, A adalah negatif 2. So, tak ada apa-apa. A adalah negatif 2 terus. Okey, dari sini kita boleh lakar graf. Okay, so kita boleh start lakar dengan membuat paksi X dan paksi Y dan paksi X. Okey, di sini kita letak sini untuk X adalah T dalam saat. Okey, untuk paksi Y dia ada sesaran, halaju, pecutan. Okey, dia nak tiga-tiga dalam graf yang sama. So, 0, 1, 3, negatif 2, negatif 4, 2, 4. So, kat tengah dia 3. Nampak? Okey? Okey, untuk yang permulaan, sesaran 3, 4, 0. Jadi, cikgu buat warna sesaran 3, 4, 0. Okey. Start dengan 3. Okey, dia macam gini. Dia punya lukisan dia, lakaran ni. Ni S sama dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Okey. Untuk halaju, kita buat warna biru. Okey, halaju dia garis lurus je. So, kalau 0 dia adalah 2. Kalau 1 ni 0. 1 lagi 3, negatif 4. Dia dapat 1 garis lurus. Nampak? Okey. Ni adalah V sama dengan 2 tolak 2T. Okey, kemudian A. A dia kita buat warna merah. A dia sama dengan negatif 2. So, A dia straight.
A dia straight, negatif 2. Nampak? Ni A sama dengan negatif 2. Okey, dah dapat graf lawan masa lah. Okey, seterusnya jelaskan gerakan zarah itu dari titik O untuk tempoh masa tersebut. Okey, perlu buat tak garis nombor? Okey, kalau nak buat garis nombor pun boleh. Ni cikgu nak terang ke awak saja. Ni garis nombor. Okey, garis nombor dia lebih kepada sesaran. Okey, sesaran. Okey, dia start dengan 3, 4. Okey. Sini O lah. Okey, 3. Dia start dengan sesaran dia 3. Bermaksud dekat sini dia start. T dia kosong, H laju dia 2, A dia negatif 2. Dia start sini. Dia patah balik dapat 3 ni. Okey. So dekat 4 ni adalah T dia sama dengan 1, V dia sama dengan 0, A dia sama dengan negatif 2. Okey. So dia patah balik dan dia terus menuju ke belakang. So dekat titik O, T dia sama dengan 3. Titik O ni adalah sesaran dia kosong lah. Okey. V dia sama dengan negatif 4, A dia sama dengan negatif 2. So kesimpulan kat sini dia suruh Dalakar jelaskan. Okey, nak jelaskan, kita ambil terus dari sini. Tak nampak. Okey. Didapati bahawa zarah mula bergerak pada T sama dengan 0 dengan sesarannya dari titik tetap O adalah 3 meter. Tengok, sesaran kat sini 3 meter. Okey. H laju awal adalah 2 ms negatif 1 dan pecutan dia adalah negatif 2 ms negatif 2. Nampak dekat sini. Ni adalah T sama dengan 0. Okey, kemudian pada T sama dengan 1, nampak? Sini 1. Zarah bertukar arah gerakan. Dari sini dia bertukar arah gerakan, iaitu dia pusing balik. Okey. Sesaran dari titik O adalah maksimum, iaitu 4 meter. Nampak? 4 meter. H laju adalah 0 ms negatif 1 dan pecutan dia adalah, ni H laju kosong kan? Pecutan dia adalah negatif 2. Okey, pada T sama dengan 3, ni T sama dengan 3, zarah tiba di titik tetap O dengan sesarannya adalah 0 meter. H laju adalah negatif 4 ms negatif 1. Okey, dan pecutannya masih sama. Okey. Jumlah jarak yang dilalui ialah, berapa jumlah jarak dia? 5 meter. Okey. Kita terus kepada soalan. Okey, kita tengok latihan kendiri 83. Tentukan fungsi laju V dalam sebutan T bagi satu zarah yang bergerak di sepanjang garis lurus. Bagi kaedah pembezaan. So, bezakan dia je. Okey, untuk 1A. S sama dengan T darab 2 tolak T kuasa 2. Okey, kalau macam ni kita kembangkan dulu. S sama dengan T 2 kuasa 2, 4 tolak 4T tambah T kuasa 2. So, S sama dengan 4T tolak 4T kuasa 2 tambah T kuasa 3. So, bezakan V sama dengan DS DT. So, dapat bezakan sesaran dia, kita akan dapat 4 tolak 2 bawa ke depan, 8T tambah 3 bawa ke depan, 3T, 3 tu tolak 1. So, dapat 4 tolak 8T tambah 3T kuasa 2. Okey, selesai A. So, kita pergi ke B. Okey, untuk B, S sama dengan 16T tolak T kuasa 2. So, bezakan terus. V sama dengan DS DT. So, dapat bezakan 16T dapat 16 tolak 2 bawa ke depan 2T.
Selesai. Mudah kan? Okey, so kita pergi ke C. CS sama dengan 2T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 2T tambah 1. So, bezakan dia, kita akan dapat V sama dengan DS dt. V sama dengan 3 bawa ke depan jadi 6T kuasa 2. Pandai tolak. 2 bawa ke depan jadi 8T tambah 2. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke D. Okey, D adalah S sama dengan T kuasa 3. 3 tambah T kuasa 2. Pertama sekali, kita kena kembangkan dia. T kuasa 3, kembangkan 3 kuasa 2 dapat 9 tambah 6T. Kembangkan dengan betul ya. Sekarang ni tak ada isu awak tak kerti nak kembang. Okey, tambah T kuasa 2. Okey, lepas tu kita kembangkan dia. S sama dengan 9T kuasa 3 tambah 6T kuasa 4 tambah T kuasa 5. So, dari sini baru kita buat pembezaan DS dt. Bezakan S terhadap T. So, V dia akan dapat 3 bawa sini jadi 27. T kuasa 2 tambah 4 bawa sini jadi 24T kuasa 3 tambah 5 bawa ke depan jadi 5T kuasa 4. Okey, dapat. Okey, kita terus kepada E, iaitu S sama dengan T 2T kuasa 2 tolak 9T tolak 5. Okey, apa perlu kita buat? Kembangkan dia dengan darab masuk. So, darab masuk 2T kuasa 3 tolak 9T kuasa 2 tolak 5T. So, V sama dengan DS dt. So, V sama dengan 3 bawa ke depan jadi darab 6T kuasa 2 tolak 2 darab 9, 18T kuasa 1 tolak 5. Okey, dapat? Okey, sekarang kita pergi ke F. F perlu kembangkan ke tak? Tak perlu dah. So, F sama dengan S. F sama dengan pula. S sama dengan 1 per 2T, 1 per 3T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tambah 5T tolak 2. So, V sama dengan DS dt. Kita akan dapat V sama dengan, okey, cepat bezakan dia. 3 bawa depan jadi 1T kuasa 2 tolak 6T tambah 5. Okey. Selesai. Okey, untuk nombor 1. Okey, kita pergi nombor 2. Tentukan fungsi pecutan. Bila pecutan dia bagi S, maksudnya kita kena bezakan 2 kali. So, 2A. S sama dengan 1 per 3T kuasa 3 tolak 1 per 2T kuasa 2 tambah 4T. So, V adalah DS dt. So, kita bezakan DS dt tu 3 bawa ke depan jadi T kuasa 2 tolak 2 bawa ke depan jadi T kuasa 1 tambah 4. T kuasa 1 T je lah. Okey, so nak cari A sama dengan dV dt. So, A sama dengan 2 bawa ke depan, 2T tolak 1. Okey. Next, untuk B. Okey, untuk 2B. 2B. S sama dengan T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tambah 7. Jadi, V adalah DS dt. Okey, tulis. V sama dengan bezakan T. Bezakan S terhadap T. 3 bawa ke depan. Jadi 3T kuasa 2 tolak 2 darab 5, 10T. Tambah. Tak ada tambah dah. Okey. Kemudian A. A adalah dV dt. So, A sama dengan
2 bawa ke depan, 6T tolak 10. Okey. Kita terus kepada 2C. S sama dengan 8T tolak 2T kuasa 3. Jadi V adalah ds dt. Bezakan S terhadap T. Jadi 8 tolak 6T kuasa 2. Okey. So A sama dengan dV dt. Bezakan V terhadap T. So A sama dengan negatif 12T. Nampak? Okey, 8 tu hilang. Okey, so kita pergi ke 2D. Okey, untuk 2D dia bagi V sama dengan 5 tolak 3T kuasa 2. Jadi nak cari A kan? So A mesti dV dt, tapi kita kena kembangkan V dulu. 5 kuasa 2 25 tolak 2 darab 5 10 darab 3 negatif 3 T tambah 3 kuasa 2 9T kuasa 2. 5 kali 3 5 kali 2. Okey. So A adalah dV dt. Jadi A sama dengan bezakan V terhadap T, kita akan dapat negatif 30 tambah 2 darab 9 adalah 18T. Okey, selesai di. Okey, jadi perlu bezakan lagi sekali tak? Tak perlu dah. So inilah jawapannya. So kita pergi ke 2E. Untuk 2E, V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 1 per T tambah 4. Dah T dekat bawah. Kalau T kat bawah, apa kita buat? Bawah naik atas dulu. Jadi V sama dengan 3T kuasa 2 tolak T kuasa negatif 1 tambah 4. Nampak? So, A adalah dV dt. Jadi, A sama dengan bezakan V terhadap T. 2 bawa ke depan, 2 darab 3, 6T tolak negatif 1 bawa ke depan jadi positif T kuasa negatif 2. Nampak? Tambah 4 tak ada dah. Okey, so kat sini A sama dengan 6T. Jangan biar negatif 2 tu ke atas. Jadi, bawa turun balik jadi 1 per T kuasa 2. Ini pembezaan. Ini basic pembezaan yang kena awak ingat dan tahu. Okey, so kita pergi ke 2F. V sama dengan 6T kuasa 3 tolak 4 per T kuasa 2. Oh, T kat bawah. Bawah naik ke atas. Jadi V sama dengan 6T kuasa 2 tolak kuasa 3 tolak 4 T kuasa, yes, bawa ni atas dia jadi negatif. Negatif 2. And then A sama dengan, apa nak buat? A sama dengan dV dt. Jadi A sama dengan bezakan V terhadap T. Bawa ke depan. 3 darab 6, 18. T kuasa 3 jadi 2 tolak. Negatif 2 bawa ke depan dia akan jadi positif 2 darab 4, 8. T kuasa negatif 3. Ada yang tanya, kenapa negatif 3? Sebab apa? Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Nampak ni kuasa dia. Okey, so kat sini A sama dengan 18T kuasa 2 tambah. Ini dia negatif. Bawa ke bawah. 8 per T kuasa 3. Selesai. Okey, boleh faham? Sepatutnya awak dah cekap untuk membezakan satu fungsi. Okey, kita pergi ke nombor 3. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Sesarannya, S meter diberi oleh S sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. A. Tentukan ungkapan bagi fungsi H laju dan fungsi pecutan. So, H laju adalah V. V adalah apa? ds dt. Jadi, bezakan S terhadap T, kita akan dapat 2 tolak 2T kuasa 1. Okey, boleh. So, dia nak
hal laju selesai, dia nak pecutan. A adalah pecutan. Pecutan adalah DVD T. Nampak? Ingat tak? Okey, so kemudian bezakan V ke atas T, kita akan dapat negatif 2. Okey, so dah dapat dah fungsi hal laju, fungsi pecutan. Okey, untuk B, okey, dia suruh pada rajah yang sama lakarkan graf fungsi sesaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan pada kosong kurang T pada masa di antara 0 sampai 4. Seterusnya tafsirkan graf yang anda lakar. Okey. So untuk lakaran graf kita akan buat apa? Table. So kat sini T S V. A tak perlu sebab dia dah A negatif. A sama dengan negatif 2 sahaja. So dia sama untuk semua. Jadi sini kita buat kosong. Maksimum dia 1. 4. 2 perlu tak? Okey, 4. Okey, so kita cari sesaran dia. Untuk sesaran kalau masa T dia kosong, S sama dengan 8. Okey. Untuk sesaran T dia 1, so 8 tambah 2 tolak 1. So kita akan dapat 8 tambah 2, 10 tolak 1, 9. Okey. Kalau T dia 4, S sama dengan 8 tambah 2 darab 4 tolak 16. So dapat 8 tambah 8 tolak 16 dapat 0. Okey. Okey, so untuk V, kalau T dia kosong, V dia adalah 2. So ambillah V tu, V sama dengan 2 tolak 2 T. Kalau T kosong, V adalah 2. Kalau T dia 1, V adalah 2 tolak 2 dapat 0. Kalau V dia 4, V sama dengan 2 tolak 2 darab 4. Kita akan dapat 2 tolak 8, kita dapat negatif 6. Okey. Okey, dah dapat nilai itu. Bolehlah buat graf. Bila buat graf, kita mesti buat apa ni? Paksi X dan Y. Jadi paksi Y dah siap. Ini paksi X dia. Labelkan ni soalan B. Okey. Labelkan ini T dalam saat. Yang ini kita tak boleh tulis unit. Kita buat je sesaran, hal laju, pecutan. Okey. So kat sini nilai dia 0. 1, 2, 4. Okey, kat sini negatif 2, negatif 6. Agak-agak 2 lakar je kan. 8, 9. Okey. So kat sini kita tahu dia bermula. Kita buat graf sesaran dulu. Dia bermula dengan 8 naik 9. Salah. Okey. 8 naik 9, dia turun. Okey. Yang ni kita panggil graf sesaran sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2, di mana dekat sini 91 maksimum dia, betul. Okey, 08 dengan okey, sini lupa nak tanda. Sini 4. Okey, 40. Okey. And then kita buat graf hal laju. Hal laju warna merah. Warna ni lah. Okey, hal laju purple. Okey, 2 pada 0, 2 kat sini. 1, 0. So 4 dia negatif 6 kat sini. So dia dapat garis lurus. Lurus sepatutnya guna pembaris.
Okey, cikgu tak ada pembaris, jadi awak kena guna pembaris. Okey, so V adalah 2 tolak 2 T. Sebab apa? Dia garis lurus. Okey, and then satu lagi, apa lagi? Warna merah. Warna merah adalah untuk pecutan, iaitu A sama dengan negatif 2. Ini terus. Ni adalah A sama dengan negatif 2. Okey, selesai. Dah selesai awak tafsirkan graf macam yang hari tu kita buat. Awak kena tulis satu-satu. Okey. So, apa yang penting awak perlu tulis adalah okey, yang penting awak boleh tulis. Okey, Zara mula bergerak pada sesaran 8 meter dari titik tetap O dengan H laju awal 2 ms negatif 1. Tengok ni. 8, 2. Okey. Dan pecutan negatif 2 ms negatif 2. Nampak? Okey. Titik. So, pecutan dia negatif 2. Okey, yang kedua. Pada apa? Pada T sama dengan 1. Zara dalam keadaan rehat. Dengan sebab apa rehat? H laju 0 ms negatif apa tulis? 0 ms negatif 1. Sebab tu dia kata dalam keadaan rehat. Okey. Dan okey, selepas 1 ni dia bertukar arah. Dan mula bertukar arah ke kiri dengan sesaran maksimum ialah 9 meter dan pecutan negatif 2 ms negatif 2. Okey. Last one. Pada T sama dengan 4, Zara tiba di titik tetap O dengan H laju negatif 6 ms negatif 1 dan pecutannya masih negatif 2 ms negatif kuasa negatif 2 titik. Okey. Okey, di sepanjang tempoh masa pecutan adalah malar. Okey, last one, di sepanjang masa. Di sepanjang tempoh antara 0 dengan 4, pecutan adalah malar. Okey, sambung lagi. Apa lagi nak tulis? Jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Saya cuba. Okey. Jumlah jarak yang dilalui
Zara dalam tempoh masa itu ialah, okey, first 8. Kemudian 9, berapa jarak dia? 1, betul. 9 habis tu ni 1. Dari 9 sampai 0, 9. Jadi 1 tambah 9, kita akan dapat 10 meter. Okey, selesai untuk tafsirkan. Awak kena belajar tafsirkan ni, kena ingat macam nak tafsirkan dan mungkin soalan akan keluar macam ini. Okey, so selesai nombor 3. Okey, kita akan pergi ke topik seterusnya. Jumpa lagi. Okey, kita sambung tengok contoh 7. Awak boleh refer buku teks muka surat 263. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya sesarannya S meter. Dari titik tetap O diberi oleh, okey, tengok apa fungsi sesaran dia. Dia bagi S sama dengan T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 tambah 24 T tambah 5. Dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Hitung A, hal laju awal. Okey, bila hal laju awal bermaksud hal laju awal bermaksud T sama dengan 0. Okey, sekarang fungsi sesaran diberi fungsi sesaran, tapi kita nak cari hal laju. Apa perlu dibuat dengan sesaran? Hal laju adalah pembezaan sesaran terhadap masa. ds dt. So, bila ds dt, bezakan sesaran kita tu. So, bezakan. 3 T kuasa 2 tolak 2 kali 9, 18 T tambah 24. So, untuk hal laju awal, T adalah sama dengan 0. Jadi, masukkan nilai T sama dengan 0 ke dalam persamaan. Okey, 3 darab 0 tolak 18 darab 0 tambah 24. Jadi, hal laju awal adalah 24. So, tulislah hal laju awal zarah ialah 24 ms negatif 1. Okey, so siap hal laju awal. B, hal laju seketika dalam ms negatif 1 pada masa T sama dengan 3. Okey, bila pada masa 3 saat, bermaksud hal laju seketika adalah hal laju pada waktu itu. So, hal laju seketika pada T sama dengan 3. Jadi, ambil fungsi V. V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24. Masukkan nilai T sama dengan 3. V sama dengan 3 darab 3 kuasa 2 tolak 18 darab 3 tambah 24. So, kita akan dapat 3 kuasa 2, 9 darab 3, 27 tolak 18 kali 3, 54 tambah 24. So, V kita akan dapat negatif 3. Jadi, hal laju seketika zarah itu pada masa 3 saat ialah negatif 3 ms kuasa negatif 1. Okey, selesai. So, kita proceed kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya C. Okey. Hitung nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berehat untuk seketika. So, bila berehat, awak tengok yang kita tafsirkan tadi. Bila dia berehat seketika, V dia adalah kosong, betul? So, kita ambil balik fungsi V dia adalah fungsi V yang ni tadi ya.
Okey. V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24. Disebabkan sama dengan kosong, samakan dengan kosong. Okey? Okey, next. Bila dah samakan dengan kosong, yang ni kita boleh permudahkan. Bahagi semua dengan 3. Kita akan dapat T kuasa 2 tolak 6T tambah 8 sama dengan kosong. Okey, bila dah macam ni, faktorkan dia. Ni kita akan dapat T sama dengan 2, T sama dengan 4. So kat sini T tolak 2, T tolak 4. Yang ni mesti buat. Okey. Okey, next. Jadi, pada masa V sama dengan kosong, iaitu berehat seketika. Jadi, Zara itu berehat seketika. Laju dia kosong lah pada masa 2 saat dan 4 saat. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi ke D. Okey, julat nilai T dalam saat apabila Zara itu bergerak ke kiri. So, bila Zara bergerak ke kiri, bermaksud V dia kurang daripada kosong. Nampak? Ingat? Zara bergerak ke kiri, V kurang daripada kosong. So, ambil fungsi asal V tadi adalah 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24 kurang daripada kosong. Jadi, T kuasa 2 tolak 6T tambah 8 kurang daripada kosong. T tolak 2, T tolak 4 kurang daripada kosong. So, kat sini kita akan dapat T sama dengan 2, T sama dengan 4. So, refer balik. Kita pernah belajar dulu ni. 2, 4. Okey, bila dia kurang daripada kosong, bermaksud dia di tengah-tengah. Bila di tengah, julat dia akan jadi 2 kurang daripada T kurang daripada 4. So, julat nilai T apabila Zara bergerak ke kiri ialah 2 kurang daripada T kurang daripada 4. Okey, selesai. Okey, kita pergi ke latihan kendiri 8.4. Awak tengok. Nombor 1. Zara bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik letak O. Sesarannya S meter dan diberi oleh... Okey, sama je ayat dia. S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 3T tambah 6. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Hitung A. Laju seketika Zara itu. Seketika apabila T sama dengan 1/4. So, bila laju seketika, laju adalah laju pada waktu itu. So, diberi sesaran. Apa perlu dibuat dengan sesaran untuk cari laju? So, V sama dengan ds dt. So, ds dt dia adalah bezakan S dia tu. Pembezaan S tu akan dapat 4T tolak 3. Okey, so V, fungsi V kita dah dapat 4T tolak 3. Maka V sama dengan 4T tolak 3. Nampak? Bila T sama dengan 1/4, V sama dengan 4 darab 1/4 tolak 3. Ganti nilai sahaja. So, kita akan dapat V sama dengan 1 tolak 3. V sama dengan kita dapat negatif 2. So, laju seketika Zara itu apabila T sama dengan negatif 4 adalah negatif 2 ms kuasa negatif 1. Kita tengok seterusnya. T sama dengan 2. Bila T sama dengan 2, V sama dengan 4T tolak 3. V sama dengan 4 darab 2 tolak 3. Jadi, V sama dengan 4 darab 2, 8 tolak 3. Kita dapat laju dia adalah 5 ms negatif 1. So, kita pergi ke 3. Untuk 3,
T sama dengan 6. So, V sama dengan 4. T tolak 3. V sama dengan 4 darab 6 tolak 3. V sama dengan 4 kali 6. 21 tolak 3. So, kita akan dapat 24 tolak 3. Kita akan dapat 21 ms kuasa negatif 1. Okey, selesai. So, kita pergi kepada 1B. Masa dalam saat apabila hal laju itu ialah dia bagi hal laju pula, dia suruh cari masa. So, apa fungsi hal laju tadi? V sama dengan apa fungsi tadi? 4T tolak 3. Sekarang dia dah bagi hal laju. Hal laju dekat sini. Nampak? Negatif 1 sama dengan 4T tolak 3. So, negatif 1 tambah 3 sama dengan 4T. Ni dapat 2 sama dengan 4T. 2 per 4 sama dengan T. Jadi, T sama dengan 1 per 2. Okey, selesai. 1 per 2 saat lah. Okey, 2. 5 ms negatif 1. So, fungsi V dia adalah V sama dengan 4T tolak 3. V dia bagi 5. 4 darab T tolak 3. 5 tambah 3 sama dengan 4T. 2 sama dengan 2 pula. 5 tambah 3, 8 sama dengan 4T. 8 per 4 sama dengan T. Jadi T sama dengan 2 saat. Okey, yang ketiga. Senang je kan? Okey, 3 semua boleh buat. Okey, boleh buat. Yang boleh buat terus buat. V sama dengan 4T tolak 3. V dia adalah berapa? 9. 9 sama dengan 4T tolak 3. Jadi 9 tambah 3 sama dengan 4T. 9 tambah 3 adalah 12 sama dengan 4T. 12 bahagi 4 sama dengan T. T sama dengan 3 saat. Okey, selesai nombor 1. Okey, kita faham kan? Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya diberi oleh, tengok, S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tambah 4T. A, cari hal laju seketika zarah itu apabila T sama dengan 2. Jadi nak cari hal laju kena bezakan sesaran dia ds dt. So kita akan dapat bezakan sesaran, kita akan dapat 2 kali 3 6t kuasa 2 tolak 10t tambah 4. So V kita dapat 6t kuasa 2 tolak 10t tambah 4. Bila hal laju seketika, hal laju pada waktu itu apabila t sama dengan 2. Jadi masukkan nilai t sama dengan 2. 6 darab 2 kuasa 2 tolak 10 darab 2 tambah 4. So, kita akan dapat 2 kuasa 2, 4 kali 6, 24 tolak 20 tambah 4. 24 tolak 20 dapat 4 tambah 4. So, V kita akan dapat 8. ms kuasa negatif 1. Okey. Boleh. So, kita pergi ke 2B. Nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Bila berhenti seketika, apa dia? Keywords dia. Berhenti seketika. Bila berhenti seketika bermaksud V dia sama dengan kosong. So, apa fungsi V dia tadi adalah 6T tolak 10T tambah 4. 6T kuasa 2. Okey. Sama dengan kosong. Okey. Kemudian permudahkan 3T kuasa 2 tambah 5T tambah 2 sama dengan kosong. Okey, kemudian kita faktorkan, kita akan dapat T sama dengan 2 per 3. T sama dengan 1. So, 3T tolak 2. Satu lagi. T tolak 1. So, dah dapat macam ni. Maksudnya, tulis ayat. Zarah itu
Zara itu berhenti seketika pada masa 2/3 saat dan 1 saat. Okey, faham? Boleh? Okey, sekarang pergi C. Julat dalam saat apabila Zara itu bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan bermaksud V dia lebih besar daripada kosong. Jadi fungsi V dia tadi adalah 6T kuasa 2 tolak 10T tambah 4 lebih daripada kosong. Ni kita dah buat macam tadi. Mesti faktorkan. Okey. So, bila keadaan macam ni, so kita akan dapat T sama dengan 2/3, T sama dengan 1. Kita buat yang ini, kita dah belajar dalam kuadratik. 1, 2/3, sini 1. Bila lebih besar, bermaksud dia bahagian luar. Bila bahagian luar, T, masa mesti dari kosong kan? Betul. Masa mesti dari kosong. So, kosong kurang atau sama dengan T kurang daripada 2/3. Satu lagi, T lebih besar daripada 1. Okey? Boleh? Jelas? Okey, selesai untuk latihan ke